Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmun bintiqali imamin wajtima'uhuma bimakanin fa in kana bimasjidin sahal iqtida'u walau kana ahaduhuma fihi wal akharu kharijahu syurita adamu ha'ilin awqufu wahidin khida'a manfazin wa muwafaqatun fi sunanin tafhushu mukhalafatun fiha. InsyaAllah kita masih hidup bicara syarat-syarat untuk sah ikutnya makmum akan imam. Kita nak masuk ni yang ketiga. Syarat pertama mesti ada niat berjemaah. Paling besar niat dalam niat berjemaah imam atau makmum ni Jumaat, pasal Jumaat tak boleh dibuat berseorang kan. Kalau lain pada Jumaat, untuk ikut mesti syarat ada niat ikut baru boleh ikut. Dia akan terbatal dengan menunggu. Dan syarat kedua besar adalah mengenai jangan terdahulu daripada imam posisi tumit waktu berdiri, punggung waktu duduk. Itu asal perbincangan. Kemudian yang ketiga, syarat untuk boleh ikut imam ilmun bintiqali iman. Ilmun bintiqali imamin. Ialah ada pengetahuan, ilmu, ada maklumat, ada pengetahuan, tahu bintiqali imamin dengan perpindahan imam. Maksud intiqal ni imam duk takbir, imam turun rokok, imam intidal, sujud atau seumpamanya sampailah selesai solat, makmum boleh tahu intiqal imam. Jadi faham pada tu, kitab kita ringkas je. Macam mana boleh tahu intiqal imam? Macam mana boleh tahu? Antaranya dengan pandang. Lagi? Dengar. Dengar ni sama ada dengar direct atau dengar indirect. Pandang pun boleh pandang direct, pandang indirect. Macam mana pandang direct? Nampak imam suruh, imam duduk depan kita ke? Tak nampak. Ataupun pandang indirect macam. Kita nampak soft di depan tu. Kita duduk soft 100, soft belakang. Lepas tu tak nampak imam, tapi nampak siap makmum yang duduk belakang imam. Jadi makmum di belakang imam, dia boleh jadi pedoman untuk kita nak faham imam buat apa. Boleh. Tu pun termasuk dalam istilah tahu pergerakan imam. Tu pandang. Tu pandang. Dengar sama ada dengar suara imam ataupun dengar ada kita bicara itu sedikit mengenai mubaligh. Dengar suara mubaligh. Mubaligh tu bukan pendakwah. Mubaligh ni cuma kita tak biasa pergi tempat-tempat yang ada suasana macam tu, kita tak tergambar macam mana suasana mubaligh ni. Nak adu hukum mubaligh ni, kalau jemaah masjid besar, mikrofon pun tak ada, imam jauh tu 10,000 soft. Boleh dengar depan. Terus sini pun belakang tak pun nak dengar. Jadi siapa yang akan menyampaikan suara imam ni ke belakang? Mubaligh. Dia nisbah keperluannya berapa soft yang perlu. Bila imam Allahu Akbar, makmum yang belakang ni akan memanjangkan suara imam ni. Dalam katalah lebih kurang 20 soft akan ada satu orang akan bersuara Allahu Akbar. Betul, daripada jarak tu pula satu orang lagi akan bersuara
di atas bersuara orang yang duduk belakang tu, bersambung ke belakang untuk bersuara sebagai istilah muballigh, tukang sampaikan apa pergerakan imam di hadapan supaya sampai maklumat di belakang tu imam sedang buat apa. Boleh faham tak cakap apa? Boleh. Itulah antara ilmun bintiqal imam. Kalau sekarang ni ada pembesar suara tak ada masalah sangat lah. Boleh saja sama ada yang suara asli ataupun suara melalui pembesaran suara, melalui pembesar suara, alat pembesar suara. Sekalipun tak nampak dengan imam, dan tak perlu syarat dua-dua, cukup dengan salah satu daripada mana-mana, tapi mesti boleh tahu pergerakan. Itu imam kalau ada makmum, khas nak bicara makmum yang selalunya tertinggal dalam bab mengikut imam ni, makmum mana? Makmum mana yang selalu tertinggal ikut imam ni? Agak-agak boleh sebut apa? Apa jawapan yang tepat? Makmum mana yang selalunya akan tertinggal ikut pergerakan imam? Tak boleh jawab. Wuzu, belakang, kuat sikit. Apa? Laro, makmum laro. Bagus punya kan. Tadi mana? Balik. Makmum mana ni? Ada? Sebut nak jawab. Sof belakang. Belakang pun saya boleh nampak. Lagi. Cuba lagi. Buta. Makmum buta pun boleh dengar. Makmum siapa lagi? Buta boleh tak? Tapi bukan semua, tak ramai orang buta lah. Dalam 1000 orang seorang ikut buta. Lagi pekak. Adik-beradik pekak dengan buta. Lagi yang memang yang selalunya mereka ni lah yang selalunya tak tahu pergerakan imam. Masbuk, muslimat lah. Ya Allah, makmum perempuan lah. Dia pun bukan nampak duduk belakang tirai. Kena pula suara imam je ni. Ni. Allah. Ini pakai mic dengar je. Suara pun syahdu imam kan. Suara syahdu kan. Sumi Allah. Kipas. Dengar apa? Boleh faham saya cakap apa? Satu jadi imam mari cerdik sikit. Apa dia? Tempat yang perlu untuk bersuara deraskan suara kan. Walaupun suara ditera tu, tapi di atas tanggungjawab jadi imam yang tu kan. Kena faham tanggungjawab sikit lah. Tak ada kalau gunakanlah pembesar suara. Pasang mikrofon. Nak pakai wireless ke, yang without wire ke, ataupun yang with wire ke, it's up to you lah. Apa fasiliti yang dia pakai cuma bila ada bab wayar-wayar ni, ada bab najis apa, ada sebahagian kita dah bicara dulu. Apa nak cerita Jadi yang itulah, bagi cerdik sikit jadi imam, pasal tengok makmum tu berapa orang, sejauh mana makmum, banyak mana makmum, besar mana makmum. Tu dia kena fikir jauh. Nama pun imam, takkan dikira dia ya, dia kena ada wawasan untuk memikirkan makmum yang di belakang tu, adakah sampai mesej dia sebagai imam. Boleh faham saya cakap apa? Tambah orang lelaki kena berwawasan macam tu. Jangan kira main aja. Ni tembak air pun main. Nampak main banyak. Dia kata main. Mengaji pun main. Memang main pun main-main. Dan saya dah sebut sekali banyak tu kat kalian. Saya tak nak membebel lah. Saya tak berapa suka dengan membebel. Tapi membebel tu depan mata saya. Apa bising-bising? Buat kerja diam-diam. Zikir pun sedap. Ini. Tu kan? Dia tu kan? Pelak sikit dia orang kan? Buat kerja. Tambah pakai water jet tu. Memang best lah. Tembak sedap. Itu tak ada peluru. Kalau ada peluru pula, mampu saya tembak habis semua. Itu peluru lah tu. Sakit tu kena. Sakit tak? Tak ada saya nak tembak. Sakit kan? Apa nak sebut tadi? Main. Jadi orang lelaki kena ada wawasan sikit. Wawasan sikit banyak lah. Pasal kena fikir tanggungjawab.
Bagi cepat-cepat pandai sikit. Jangan duk lambap aja Quran pun tak boleh baca. Boleh faham ke sains saya kan? Berapa kali lah latih roh. Nak cerita apa ni? Syarat nak boleh ikut imam. Jadi orang perempuan lah antara yang tertinggal selalunya. Jadi kalau suara orang lelaki boleh, imam boleh didengar, okey, boleh ikut. Kalau katalah misalnya asal boleh dengar, tengok jadi kejadian tengah sembahyang menyebabkan suaranya tak boleh didengar. Pasal apa? Pasal apa tak boleh dengar tengah sembahyang? Boleh? Elektrik tak ada, tu pakai mikrofon. Ni tak ada, pakai biasa lah. Tapi apa yang menyebabkan agak-agak tak dengar? Jam suara. Jarang. Hujan. Pekho masuk buat kerja belakang. Dia baru start, kita tengah semayang, dia start jam. Oh, tak dengar lah. Bila terdengar, terdengar lah, sorry. Bila tak dengar, asal dah ikut imam, dengan sebab bising, tak dengar. Macam mana? Tak sah ikut. Pasal nak ikut macam mana? Selagi boleh dengar ataupun selagi boleh lihat, boleh tahu pergerakan imam, sah ikut. Ni orang perempuan lah nak jadi macam ni. Orang lelaki jarang. Tambah 2 soft, 3 soft. Tak adalah berlapis-lapis jauh-jauh lah kan. Memang sedar je lah orang duk bergerak kiri kanan kan. Selalu nak jadi orang perempuan lah. Orang perempuan. Tirai pula nalar reka punya tebal. Contoh kan, nalar reka. Nalar punya tebal. Tak nampak langsung orang depan. Sikit kita sebut tantul tu. Jadi kalau tengok bising ataupun apa lagi suasana yang menyebabkan boleh tak dengar. Hujan. Lebat. Bising lah macam-macam kita bising juga lah hujan. Macam mana? Tak dengar dah imam bunyi apa. Imam pun suara pun sentimental kan. Allah. Ya Allah. Kalau kuatkan suara boleh? Boleh? Imam boleh. Cuma kaedah kita belajar dalam masalah bercakap dalam sembahyang, jangan niat untuk semata-mata iklam makmum. Kalau niat untuk memberi tahu makmum kita bergerak apa, batal sembahyang awal-awal lagi. Pasal imam tu bodoh. Bodoh siapa? Dia tak faham apa yang boleh membatalkan solat, apa yang tak membatalkan solat. Jadi kalau nak takbir, baca kuat-kuat, takbir lah. Cuma disunatkan angkat suara. Jadi angkat suara tu bukan nak bagi tahu imam, bagi tahu makmum. Bukan iklam makmum. Apa ni iklam? Nak memaklumkan makmum, bukan untuk memaklumkan makmum. Tapi nak junjung perintah Rasulullah suruh menyaringkan suara imam, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat ni betul. Begitu juga macam saya sebut mubaligh tadi. Mubaligh kalau dia niat nak bagi tahu makmum. Kalau niat nak bagi tahu semata-mata batal solat. Pasal hukum bercakap. Walaupun dia gunakan lafaz Allahu Akbar, yang tu jadi kalam ajnabi, dia hukum khitab. Dia hukum bercakap. Kan dia gunakan Allahu Akbar? Ya, gunakan Allahu Akbar lafaz Quran, tapi niat untuk nak iklam. Iklam maksudnya nak bagi tahu, nak khabar, nak khabar pada orang lain. Imam duk buat apa? Buat apa? Batas mana? Awak bunyi perak helium, bunyi botol ni. Batas mana? Boleh? Perangai ayam hutan ni tu lah. Anak cucu cicit dia perangai tu. Dia suka bertelur merata. Hutan. Dia hutan juga. Dia macam budak-budak lah. Budak nama apa budak? Dia mesti perangai budak. Dia payah nak perangai orang tua. Saja saya pergi sana kan? Saya tak boleh. Saya mesti pergi sana. Fenomena sekeliling tu biasanya dia akan bawa pada apa yang ada sekeliling. Okey, boleh. Jadi pada ketika bising tu, orang perempuan ni misalnya, macam mana? Tak boleh ikut dah lah. Bila tak boleh ikut macam mana? Dia akan tersendirinya, terpisah daripada imam. Jadi dia buat peraturan dia. Bising, hujan lebat lah tu, tak berhenti-berhenti. Saya tunggulah imam. Macam apa? Dah tak tahu pergerakan imam.
Ni tunggu juga, tak dengar-dengar. Selagi tak dengar, tak rokok tu. Padahal kat 10 minit. Tak. Istilahnya bila memang dah tak tahu pergerakan imam, tak tahu, tak dengar bunyi apa pun, tak ada sah-seh song apa pun tak tahu. Bayang pun tak nampak untuk melihat, ada bayang-bayang mungkin. Kalau tak nampak orang pun, bayang tu maksudnya nampaklah rupa seketul, nampak ada bayang rokok kan. Bayang faham kan? Bukan bayang-bayang, bayang kan. Nampaklah ada tubuh yang duk rokok, pergerakan tu duk berlaku. Ataupun dengar dengar tak? Kalau madrasah kayu dengar apa? Dengar bunyi lutut jatuh bila sujud. Allahu Akbar lagi berkejutlah, bunyi naik atas. Okey, kalau memang boleh perasan, boleh mengenal pasti pergerakan tu dengan henjutan lantai madrasah. Kalau madrasah tu madrasah kayu, itu pun termasuk dalam ilmun bintiqal. Ghalibnya dengar dan lihat. Itu bagus juga kan, ada TV litar apa kan, menggunakan mikrofon. Jadi kalau kita esok makin ramai, lagi banyaklah keperluan-keperluan yang ada. Terus yang ada pun TV kena ada, mikrofon kena baik kan. Ni pun rosak tu baru ni ganti tak apa best macam dulu kan. Dulu rasa sedap lagi suara kan. Pasal dulu punya alat tu saja 2,000. Zaman tu beli, zaman 2015, 2016. Sekarang mau harga 4,000. Harga tu, amplifier tu, yang rosak tu. Yang ni pun 1,000. 1/4 harga. Mana nak sama kualiti. Dulu suara kalau speaker ni sedap punya dia. Pasang-pasang tu peti dia, peti pun 1,500. Kita situ sikit, kita konak sikit, sorry. Keperluan. Apa nak sebut? Baik, jadi semua tu untuk melengkapkan kita punya inilah, proses-proses kita berjemaah, pengajian, mengaji, mengajar, untuk melengkapkan apa yang ada kan. Ilmun bintiqal. Pergi. Jadi selalunya orang perempuan lah kena pandai sangat bab ni. Itu soal, boleh tak buka tirai? Tak ada. Dalam kaedah kita buka tirai, kalau dalam masjid tak payah. Sekali nanti jumpa depan ni. Syarat yang keempat. Kalau surau apa? Kita masjid tak payah buka tirai. Kadang-kadang ada juga tirai. Tirai apa? Tirai tengah terang tang-tang. Tirai tengah terang tang-tang. Faham? Tak faham. Tirai tengah ni tirai jarang. Terang tang-tang. Apa maksud terang tang-tang? Tak jadi macam tirai. Dia tirai tapi tak tirai. Tu tirai terang tang-tang. Tak faham tak? Dia orang ni memang bahasa Melayu teruk lah. Memang budak-budak ni tak ngaji bahasa Melayu lah. Macam tak Melayu lah, Jepun kot. Terang tang-tang. Tak apalah, tukut bahasa saya kot kan. Nampak tak bisa dengar bahasa tu. Orang tak bisa dengar. Terang tang-tang tak bisa dengar. Apa yang biasa dengar tang-tang-tang tak ada. Kalau terang apa? Terang benderang. Tu terang benderang. Ini terang tang-tang. Terang benderang. Boleh lah. Saya salahkan Nima lah. Saya yang salah punya guna bahasa kapung. Tu bahasa kapung kot. Saya ingat bahasa standard. Sorry. Tapi boleh agak tu kan. Memang ada yang tirai tu kan. Tirai semua elok, betul? Tengah tu ada tirai yang terpanggil apa? Tirai apa tu? Tirai tapi transparent ni tu. Tirai tapi boleh nampak ni tu. Itu panggil tirai apa? Tirai net. Kuat net. Tirai jarang-jarang. Boleh. Janji faham. Kalau ikut masjid tak perlu. Cuma dia buat tu atas kita kata apa? Buat tu apa? Pasal takut jadi insiden seumpama itulah. Maka tirai yang jarang itu boleh jadi sebab untuk meneruskan berjemaah. Okey, boleh. Faham. Ataupun tadi ada juga apa? Api tak ada kan. Elektrik tak ada. Itu tak tahu pergerakan macam mana. Padam semua habis. Membesar suara apa pun semua tak dengar. Bising hujan pula tu. Kan semua tu halangan-halangan untuk memperolehi maklumat tentang pergerakan imam. Siapa yang tak ada maklumat tu, dia tak sah ikut imam.
Begitu juga contoh orang buta tadi kan. Orang buta tengok macam mana? Dengar tidak, dah lah buta, pekak pula tu. Macam mana? Orang sebelah dia pun kentut lari sebelah. Dia tak tahu lah siapa duk. Kalau tak dia bergisih peha ke. Duk dengar angin pun. Dia boleh cam orang ni turun rokok ke, tidal ke. Dia boleh perasan macam tu. Orang buta selalunya dia cekak tu. Angin pun dia boleh tahu. Berjalan di lantai pun dia boleh tahu siapa berjalan. Dia boleh dengar. Syarif ya Ustaz. Boleh tahu. Orang buta cakap. Buat dengar ni dia cakap. Dengar cakap. Bau cakap. Bau cakap. Bau. Ada orang bakar sampah ke ni? Bau. Contoh. Dia bau. Ada orang yang lagi peka lagi ya. Agak saya cakap apa? Ada orang tak mandi wajib lagi ni. Wajib. Waktu pun dia boleh bau. Cuba ingat elok. Curang kat tangan pelan-pelan, siapa yang tak mandi wajib itu lupa. Rupanya ada. Betul, saya agak. Dia boleh bau. Ada manusia yang sensitif dia sampai tu. Peka dia. Saya dulu kat pondok ada seorang budak, tapi bukan bau siapa mandi wajib. Dia boleh bau ular. Ular ada tak ada dalam kawasan tu. Pernah kat sekolah, saya duduk sekolah Arab tu, kami pun tak tahu ada ular dalam pejabat. Dia masuk-masuk, budak tu budak umur 13 lah. Tak tahu, dia ada kepekaan macam tu. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh dapat. Dia masuk-masuk pejabat. Ustaz, saya ada bau semacam je. Kenapa? Saya ada bau ular. Engkau biar betul. Ustaz betul, saya memang boleh bau ular. Ya, mak saya pun pelik, tapi saya memang boleh bau ular. Kalau ada kau cari. Dia pun cari lah. Koseng. Dia boleh bau. Memang dia boleh bau. Bawah perinter. Dia masuk dalam perinter. Tapi ular tak usah tu. Bukan ular besar tu. Tapi ular tu dia tak panjang, tapi masuk bawah dalam perinter. Tempat keluar kertas tu. Masuklah satu. Dia buka. Ni lagi kuat bau tadi. Boleh bau. Dia boleh bau. Atau Allah Ta'ala bagi. Tapi taklah buta. Dia tak buta. Cerita apa ni? Cerita nak tahu sense. Kepekaan boleh mengenal pasti tu. Kita ni kadang telinga ada, mata ada. Azan pun tak sedar. Tu saya paling pelik lah. Azan tak sedar. Azan pula tu corong besar ni. Allahu Akbar. Macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sedar. Ya Allah. Jaga. Saya dah sebut banyak kali lah. Jaga. Dia mesti ada masalah. Siapa yang menyebabkan tak boleh bangkit ni? Patutnya boleh bangkit lah. Bila tak ada tu, must be something wrong, you know. Ya, saya sebut must be something wrong. Sama ada something wrong tu dalam bab jasad, kesihatan, ataupun something wrong dalam bab batin. Mesti ada. Sorry sikit lah saya bahasa. Wajib semua orang kena sembang. Apa pasal? Kau jaga malam ke? Buat apa jaga malam? Sembang. Siapa paling hangat orang tidur? Main game. Ada ngantuk je. Siapa? Mesti ada sebab. Jadi mesti makmum kena tahu pergerakan imam. Asal nak sebut tan tirai tadi. Nanti tirai. Cuma nak buka boleh tak? Kaedah kita orang lelaki dan perempuan ni dia ada peraturan. Kenapa dalam masjid ada tirai? Keluar tak ada tirai pula. Itu nak menunjukkan bahawasanya memang walaupun duduk dalam masjid, semua orang mari nak ibadat, nak mengaji, tapi tetap syariat dipelihara walaupun dalam masjid. Walaupun orang main masjid ni istilahnya orang nak taat lah kan. Kat luar belum tentu orang taat. Tapi dalam masjid pun ada syariat yang perlu dijaga. Hatta kalau ikut di Masjid Madinah, Masjid Nabawi sekalipun, kita jaga syariat. Cuma sekarang ni tengok dia macam bebas sikit.
Zaman saya duduk kecil-kecil dulu lah, tutup dulu, orang tua dulu duduk cerita. Pergi Mekah dulu dia asing, bahagian lelaki sini, perempuan sini. Dia ada tempat-tempat dia. Lah ni tengok, tak tahu kok Wahabi macam tu kot lah. Selamba je lelaki perempuan semayang. Ada juga lah yang beza-beza, ada juga. Tapi kadang tengok macam tak terkawal sikit. Tak terkawal sikit. Lelaki perempuan tu. Sikit sebut situ. Asal nak sebut, nak tirai. Walaupun surau, walaupun masjid. Satu memang orang lelaki perempuan ni dia kena, perempuan ke sana, lelaki sini, asing, sepadan. Cuma kita dah terbiasa dengan tambah sekolah kebangsaan ni, campur lelaki perempuan daripada kecil lagi. Tu jadi masalah. Saya di sekolah rendah, boys school, tak ada perempuan. Masuk sekolah menengah saya rasa pelik, pasal sekolah menengah ada perempuan. Di sekolah yang memang dia lelaki je, perempuan je, dia terpelihara syariat. Biasanya terpelihara dari sudut pergaulan lelaki perempuan tu. Bila ada lelaki perempuan, selalunya dia ada cinta-cinta ni. Tambah terus sekolah rendah pun ada yang miang, tambah sekolah menengah. Tak faham? Tanya lain. Betul, setuju saya cakap? Setuju. Walaupun sekolah agama, sama je, setan ada di mana-mana. Setan ada di mana-mana. Siap. Asal nak sebut tak tirai. Asal kita bicara ilmun bintiqal. Lagi, tak habis lagi tu. Jaga. Ijtima'uhuma bimakan. Keempat. Syarat seterusnya adalah berhimpun keduanya. Huma tu imam wa makmum. Bimakanin bareng fi, pada satu tempat. Imam dan makmum mesti himpun pada satu tempat. Cuma bila satu tempat tu dia ada tafsiran sikit tempat tu. Pasal tempat tu dia ada istilah beza dia nanti tak mana. Tempat tu masjid tak masjid. Dua tu ya tempat beza dia. Masjid tak masjid. Kalau masjid dia ada syarat lain, bukan masjid ada syarat lain. Kalau masjid memang masjid lah. Surau bukan masjid. Padang bukan masjid. Kena bawa juga, buat nanti nak tunjuk. Ambil, saya siap. Jadi mesti makmum dan imam berhimpun di satu tempat. Jadi bila berhimpun tempat, kalau faham tempat ni, janji duduk setempat tak apa dah lah. Tak, dia ada tafsir juga. Macam ni. Fa in kana bi masjidin. Sekiranya adalah kedua-duanya kana ada alif kana kan. Bila ada alif, siapa? Berapa orang tu? Ada fa'il. Ada fa'il kana. Faham soalan? Fa'il ada kana. Ada fa'il kana. Tak kana fa'il pun ada isim kana. Mana isim dia? Kana. Mana isim dia? Saya tanya isim kana tu. Mana isim kana tu? Orang tak faham soalan kot. Mana isim kana? Domain mustatir. Mustatir kan? Pergi tengok balik jadual mustatir baris. Mana baris? Alif tu. Domain baris. Berapa orang tu? Fa'il. Dua lah. Kana, kanu, kanat. Kan kita tasrif macam tu kan? Jadi fa'in kana. Siapa? Imam makmum. Yang tu pun kena belajar, dengar kan? Itulah hampa kalau tak apa nak kerti, dobit, tulis. Kana tu imam makmum. Tu domain baris. Domain baris alif. Tu semua tu. Dengar, walaupun hampa faham, hampa tulis tu di satu kebolehan yang asing tak? Hampa dengar, hampa faham, hampa tulis. Domain baris alif. Kana. Isim kana, ada isim kana, domain baris. Boleh tulis tu, mahal tu. Baik, macam ni. Jadi kalau berhimpun satu tempat, fa'in kana. Fa tu dipanggil fa
fa tafsil. Fa untuk memberi huraian di atas satu benda umum disebut. Apa dia? Tempat. Tempat tu hukum setempat je ke ada beberapa kategori? Dia ada dua kategori besar. Apa dia? Masjid dan bukan masjid. Dua je kategori dia. Habis tu huraian dia macam mana? Fa in kana bi masjid. Okey itu. Jadi dia nak sebut masjid dulu. Jika adalah kedua-duanya imam dan makmum, jadi imam di masjid, makmum pun bermasjid. Masjid tu hatta masjid paling besar sekalipun. Masjid apa paling besar dalam dunia? Masjidil Haram. Masjid paling besar dalam dunia Masjidil Haram. Siapa? Luas, berapa tingkat tu kan? Fa in kana bi masjidin. Baik, kalau ada di masjid, sahal iktida'u. Sahlah ikut. Makmum dan imam, selagi makmum dalam masjid, imam dalam masjid, sah ikut walaupun jarak antara imam makmum ni, jadi cuma dalam matan dia tak sebut royah tu lah. Sekalipun jarak antara imam ni sangat jauh. Boleh. Kalau dalam masjid, jadi Masjidil Haram besar kan. Contoh Kaabah. Tak ingatlah lukis pun. Benda ni. Sekarang ni dia besar lagi. Tak payah nak lukis kat mana arah besar pun. Lukis kan. Dia besar tu. Dia besar tu. Tapi masjid lah, masjid. Ni apa? Tempat sa'i. Tempat sa'i. Tempat sa'i pun dulu atas je. Dia bawa bawah tanah. Bawah tanah. Ada bawah tanahnya. Itu ada berlapis lagi ni. Berlapis ni. 3 tingkat ni. Tempat sa'i ni. Tempat sa'i 3 tingkat. Dia. Memang buat. Yang ni ada bawah tanah ni, boleh masuk bawah tanah ni, jambatan. Ada bawah tanah. Boleh sa'i ni, Bukit Sofa sini. Ke Marwah sini. Boleh bawah tanah tu. Apa saya nak sebut? Okey, imam kat sini. Makmum sini. Sini kosong semua. Dia duduk sini. Sah ikut. Pasal apa sah? Pasal dalam masjid. Syarat yang tadi kena faham lah. Apa? Ilmun bintiqal. Dengar tak imam? Nampak tak? Katalah tak nampak ni pula tu. Ni bukan 3 tingkat, 10 tingkat. Tapi dalam masjid. Termasuk dalam masjid ni. Tengok ni. Ni masjid. Ni. Agak-agak saya nak lukis apa tu? Tiang. Tak betul lah tiang. Apa? Menara. Menara. Dalam ni ada tempat untuk sembahyang. Ada ke pula? Tapi menara ni dia dalam masjid. Tak dalam masjid ataupun dia duduk atas bumbung masjid. Jangan menara di luar masjid. Misalnya ni masjid. Ada menara sini. Ada tempat sembahyang sini. Makmum ni tak boleh ikut sini. Pasal apa? Bukan masjid. Kalau masjid, tiang. Imam kat sini.
Satu ni. Imam kat sini. Makmum sini. Sah ikut. Sekali pun katalah ni. Yang ni pun dah 100 soft. 200 soft. 300 soft. 400 soft. 500 soft. 600 soft. Soft yang ke-601. Contoh saya buat misal ni. Sah orang sini ikut sini. Speaker pula besar, dengar ni. Kan? Ada serombong ni. Allahu Akbar. Dia cabut bulu hidung kan. Dengar. Dia dengar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sini kosong semua ni. Kosong. Bila sembahyang orang ni. Pasal apa? Ada bumbung ni. Pula tu bukan tingkat bawah. Tingkat atas sekali. 10 tingkat. Tapi masjid. Masjid. Boleh ikut. Pasal apa boleh ikut? Kana pergi masjid dia. Boleh, boleh. Ilmu intikal mesti. Tapi kalau ni masjid, lepas tu, yang ni bukan masjid dah. Apa ni? Apa tu? Saya nak kira agak. Hotel. Hotel 10 bintang kan? Dia duduk kat sini. Okey lah tak bagi nampak kan. Dia duduk sini. Nampak lah imam. Ni mata dia. Dia nampak imam sini. Ni ada taduk setan tu. Boleh dia ikut ni? Atas menara boleh? Menara tu menara masjid. Yang ni? Luar masjid. Macam mana imam ni nak pergi sini? Imam ni. Makmum ni nak pergi sini. Boleh terjun? Macam mana? Pasal dia bukan masjid. Jadi dia kena undur belakang. Tak boleh lah. Nampak? Nampak taklah semutlaknya nampak boleh ikut. Itu bila sebut makan, okey kita bawa cerita masjid. Yang ni Jambi saya dah masuk lah. Kalau bukan masjid, yang ni nanti dia kena keluar bilik, lepas tu keluar ada lorong, naik lift. Ni lift ni. Kena turun, pusing, pintu keluar. Lepas tu masuk pintu Masjidil Haram. Baru nak masuk Masjidil Haram. Bahkan jangan kata Masjidil Haram. Ni kat dataran ni. Katalah ni Masjidil Haram ni sepadan ni. Dia sembahyang kat dataran ni. Kita ambil kamera lain sikit. Dia sembahyang kat dataran ni. Yang ni pun dah tak masjid lah nama dia. Saya tak masjid lah. Tambah kat hotel lagi tak masjid. Tapi jangan tak tahu, ramai orang sewa hotel yang bintang tu. Tingkap semua nampak Masjidil Haram. Dia tak turun dalam Masjidil Haram. Bilik ada hotel, cermin pun tak buka. Nampak imam situ. Ni dah atas ni. Allahu Akbar. Dengar Masjidil Haram. Dia sembahyang daripada atas hotel. Sembahyang daripada hati ke hati. Boleh? Bukan boleh. Ada mazhab, ada pendapat macam tu. Sesat. Tak ada. Kalau boleh macam tu, nanti Masjidil Haram sembahyang, kita pasang live situ. Kita sembahyang kat sini. Tarawih. Pukul 3 pagi. Langsung daripada Masjidil Haram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu hidung sengar tu. Cerita apa? Tak boleh. Kata apa? Pergi makan ni mesti duduk setempat. Tu Masjidil Haram tu. Tu boleh tahu pergerakan imam, dengar imam. Dengar satu hal, tempat satu hal. Okey, boleh faham tak saya? Okey, ni masjid. Masjid Haram, faham masjid tak susah sangat. Selagi dalam masjid sah ikut. Walaupun bertirai tak bertirai. Cuma macam kita ni masjid ni. Kita masjid 2 lapis.
Yang ni dah ada tangga. Dulu tak ada tangga ni. Dulu bila tak ada tangga, nak naik atas macam mana? Kena luar. Orang duduk atas pula, macam mana nak main sini? Saya tanya ni, tangga ni tak ada. Macam mana dia nak main sini? Dia kena keluar masjid. Bila dia nak keluar masjid, tak sah orang atas ikut bawah. Orang bawah nak ikut orang atas, tak boleh. Walaupun di masjid. Macam apa? Pasal makmum di atas, dia nak pergi ke imam, kena keluar masjid. Memanglah kena turun bawah. Tapi kena keluar masjid. Bila dia nak pergi ke imam kena keluar masjid, tak sah makmum atas ikut bawah. Walaupun dalam satu masjid. Tapi kalau tangga tu macam ni. Tangga pula kat depan. Tangga kat belakang pun tak apa. Tapi jangan keluar dari masjid. Sah orang atas ikut bawah. Kalau masjid. Satu masjid katalah 10 tingkat. Faham? Masjid 10 tingkat. Imam masjid bawah. Makmum masjid atas. Dan 10 tingkat tu, 10 tingkat, 100 tingkat. Semua masjid daripada bawah sampai atas. Kita buat satu tower, menara. Menara apa? Burj, menara paling tinggi apa nama? Khalifah. Burj. Sekarang ada lagi tinggi daripada dia tak? Masa ada. Nak tinggi, nak lawan lagi Burj Khalifah tu. Kita buat Burj lain pula. Burj Hajari. Daripada bawah sampai atas. Kita buat bentuk apa, lantak punya masalah kan. Contoh je lah kan. Imam ada satu bahagian sini kat dia. Ni imam. Makmum duduk atas ni. Ada tapak helikopter atas ni. Pelantar helikopter atas ni. Lukis lah tak. Helikopter turun satu. Ada semuanya atas ni. Tapi semua masjid daripada bawah ni pagar. Contoh. Nak, tulis apa? Saya nak tunjuk ni masjid. Dan daripada bawah ke atas masjid. Orang atas boleh ikut bawah. Cuma jangan nanti pelantar helikopter tu macam ni. Makmum sini. Makmum tu apa? Dia dulu pada imam. Boleh. Dia faham kan? Kalau dia duduk atas helikopter atas tu dia. Ada helikopter seekor atas tu. Dia semayang atas tu. Yang atas kursi tu. Boleh? Kau boleh ke? Boleh. Apa suka tengok tu lagi? Tengok sini, saya duduk depan ni. Tengok tu apa? Baik, itu kalau di masjid. Baik, walau kana ahaduhuma, kalau ada salah seorang daripada keduanya imam makmum tu fi masjid wal akharu kharijahu, dan satu lagi kata dia di luar. Jadi imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Itu satu hukum, termasuk dalam tu dua-dua bukan dalam masjid. Macam surau. Surau walaupun makmum dalam surau, imam dalam surau, dia bukan masjid. Ni syarat dia. Apa dia? Jadi pasal dia kaedah anak besar, ingat-ingat, masjid satu hukum, lain masjid satu hukum. Lain masjid tu sama ada bukan masjid, ataupun imam dalam masjid, makmum dalam bukan masjid, ataupun makmum dalam masjid, imam bukan dalam masjid. Dia ada peraturan ni. Pertama, syurita adamu hailin, disyaratkan ketiadaan hail. Hail penghalang. Daripada hala yahilu, hail. Fahuwa hala yahilu
hailan. Fahuwa hail. Itu buat misal. Oh. Saya melukis ni ke apa? Dia kadang cakap tak faham. Lukis tu dia senang faham. Bolehlah sengit-sengit. Tak sedap je. Lukisan tak menarik. Lukisan kalau kemas betul, dia lagi senang faham kan? Betul kan? Okey, ni imam. Katalah ada satu tirai dibuat dalam masjid. Sebelum tirai lah, tengok saya buat misal. Ni masjid. Ni masjid. Ni imam dalam masjid. Makmum di luar masjid. Katalah tepi ni. Sekarang masjid telah dibesarkan. Ni bukan masjid, buat balai. Kalau ada jamuan nasi apa, makan kat sini. Tapi orang perempuan sembahyang kat sini. Ada buah pintu sini. Ada pintu sini. Ada pintu sini. Jadi orang perempuan kadang sembahyang sini. Yang orang perempuan. Ni dinding, ni pintu. Ni. Orang perempuan ni macam mana nak pergi imam? Syarat nak boleh makmum ni ikut sini, jangan ada hail. Apa hail ni? Penghalang. Macam mana makmum ni nak pergi sini? Ada halangan tak? Halang. Istilah halang apa? Dia tak boleh pergi terus. Tu halang lah. Tak ada halang maksudnya dia boleh terus. Terus tu sama ada terus macam ni, ataupun dia ke kanan terus, ataupun ke kiri terus. Ini istilahnya masih tak ada penghalang. Pasal dia nak pergi ke imam dengan terus, atau ke kanan terus, kiri terus. Masih namanya tak ada penghalang. Tapi kalau dia nak pergi ke imam, dia kena, katalah ni dia terpaksa undur, lepas tu ke kanan, ke depan untuk pergi imam. Yang ni tak sah ikut, yang ni sah ikut. Tengok makmum ni. Orang perempuan ni macam mana nak pergi imam? Dia kena undur sini, lepas tu pergi pintu, lepas tu sini imam. Betul? Sah makmum ni ikut sini? Tak sah. Kenapa? Mana hail dia? Mana pendinding dia? Penghalang dia siapa? Penghalang tu dinding ni. Dinding ni. Dinding ni adalah istilah penghalang. Penghalang apa boleh pergi? Memanglah boleh pergi, tapi dia tak boleh pergi terus. Dia kena berundur ataupun kena pusing belakang. Berundur, pusing belakang, istilahnya hail. Hail ni dia tak berundur atau pusing belakang. Bahkan dia hanya ke depan, ke kanan, ke kiri. Yang tu sah. Orang yang di luar masjid, imam dalam masjid, untuk orang di luar ikut imam dalam masjid. Sama ada di luar tu, di kanan, di kiri, atau di belakang. Contoh, ada pintu belakang. Pintu.
Ada soft sana. Bayang. Binaan katalah, masih ada binaan ni. Ada makmum bayang sini. Kita kamera. Makmum ni boleh ikut imam ni. Pasal apa? Macam mana dia nak pergi ke imam? Dia nak pergi ke imam, ke kiri dia, lepas tu terus pergi imam. Alah, lukisan tak cantik. Dia ke kiri, terus pergi imam. Boleh? Begitu juga makmum ni, dia tak duduk sini. Ada tirai orang perempuan buat belah sini. Katalah, ni belah sini tirai. Orang sini tak ada. Tapi kalau tak ada, dia ada rabitah syarat. Macam mana dia nak pergi imam? Ke kanan, ke kiri dia, lepas tu ke depan. Yang ni istilahnya tak ada hail. Dan syarat dia mesti pintu dibuka. Ni pintu dibuka. Pintu telah dibuka. Kalau pintu tutup, tak sah ikut. Itu contoh pintu. Serupa dengan tu tirai. Selalu tirai. Tirai, saya nak lukis kat bawah ni, tapi pandangan atas. Pandangan tepi ni kadang susah nak lukis sikit. Pandangan atas. Okey, masjid. Sorry. Ni bukan masjid, ni surau. Ni surau. Mana sah? Ni imam. Yang ni tempat umpan. Katalah khas tempat umpan sini. Ada tirai. Ni tirai. Orang perempuan. Ni surau. Surau, padang, sama. Okey. Ni orang perempuan. Pintu ada kat sini, pintu masuk. Ni pintu masuk. Ni pintu masuk. Macam mana orang perempuan ni nak pergi kat imam? Tirai ni boleh je buka. Tapi dia tak buka, tapi ada tirai. Macam mana makmum ni nak pergi sini? Buka tirai. Kalau buka tirai, dia memang buka, tak apa lah, memang boleh ikut. Buka tirai. Okey, boleh ikut. Pasal apa? Pasal tak ada hail tadi. Hail. Apa hail? Tak ada penghalang, tak ada pendinding, tak ada penghalang. Bila ada tirai, ada hail. Tak boleh ikut. Tirai pula. Tirai pun bukan tirai besi, bukan pagar besi, bukan kaca. Sliding door. Pintu sliding. Ini saja nak lukis sliding tu kan. Dinding sini lah. Sliding door. Kalau buka boleh ikut. Kalau tutup tak boleh. Pasal apa? Hail. Dia tahu pergerakan imam, tak ada masalah. Yang tu memang tak ada masalah. Boleh nampak, boleh dengar. Tapi makmum nak pergi ke imam, yang ni buka, dia kena ke kanan, ke belakang. Okey, ni pintu sini. Lepas tu ke kiri, ke kanan, ke depan. Ini orang lagi imam. Masalah tak mana? Masalah kat mana? Yang ni. Yang ni masalah. Kenapa? Inilah istilahnya ada penghalang. Kenapa ada penghalang? Kena undur. Kena undur tu istilah ni penghalang. Jadi macam mana nak bagi makmum ni sah sini? Tengok. Macam mana nak bagi sah? Buka lah pintu. Jadi kalau buka pintu, macam mana makmum ni nak ke sini? Ke depan je lah. Bayar. Sini. Kanan, depan. Kanan, depan. Kiri, depan. Boleh ikut. Boleh. Faham? Ini contoh surau. Padang. Semayang hajat dekat stadium.
Ni stadium ni. Ni tiang gol. Tiang gol. Ni padang bola. Ni track lari. Tu, ni stadium, tangga. Ni semayang. Katalah, sini kiblat. Kiblat sana. Imam kat sini. Tapi saya ada lukis banyak. Ni saya lukis padang bola kan. Imam sini. Sini imam. Okey, jap. Buat semayang hajat perdana. Siapa? Banjir negeri Selangor. Semayang dekat stadium Perak. Lepas tu, panggil jemaah. Habis semua turun. Cawangan negeri, daerah negeri, ustaz, ustazah semua turun. Bila nak turun, macam mana nak buat tempat perempuan? Dia pacak tiang. Dia bubuh. Dia bubuh bendera merah. Bendera merah. Apa panggil tu? Reben merah tu lah, merah putih tu kan. Dia bubuh merah. Orang perempuan semayang sini. Tapi kena apa saya buat? Kena kepung. Kena kepung. Yang ni kalau kita besar kan dia, rupa dia macam ni. Ni imam. Ni pandangan bawah. Imam sini, kerdil ada tiang. Ada ribbon satu je pun. Ribbon merah putih. Makmum sini. Sah, makmum ni ikut. Imam, sah. Ni padang bola tu. Kita zoom out keluar. Sah, makmum ni ikut ni. Macam mana dia nak pergi sini? Rempuh tali. Tali apa hukum? Penghalang. Walaupun tali. Rempuh je lah. Turun bawah. Halang. Dia tak bertali, dia berbenang seutas. Halang tak? Dawai? Halang. Jadi kalau nak buat kat stadium macam ni, dia kena buat macam mana? Macam mana nak bagi makmum perempuan ni boleh sah sini? Kat depan ni dia mesti ada bukaan. Pacak tiang ni. Mesti ada ruang. Nanti makmum nak pergi macam mana? Kanan. Itu syarat. Boleh ikut. Teknikal ni sikit. Pasal syarat dia jangan ada pendinding. Dia dua benda yang berbeza. Ilmun bintiqal satu. Pasal ada orang kata tak apa, janji makmum tahu imam buat apa. Janji makmum tahu imam buat apa, itu istilah ilmu bintiqal imam. Masalah makmum tak boleh lalu pergi ke imam. Itu istilahnya hail. Boleh? Faham? Satu, kan isu tak boleh sembahyang. Tak boleh masuk sembahyang masjid, sembahyang Jumaat. Kan ada macam tu kan? Waktu dia orang sembahyang, nak masuk kena SOP 40 orang. Lepas tu tak lagi masuk dalam sembahyang masjid. Dia orang sembahyang kat mana? Sembahyang kaki lima. Bukan kaki lima masjid. Sembahyang luar pagar. Tengok, saya suka pagar. Kena gambar lain tak? Saya lukis kecil yang ni. Okey. Ni masjid. Itulah masjid. Masjid ada pintu apa lah kan. Ni pintu dia lah. Boleh lah macam tu kan. Ni pintu masjid. Okey. Ni pagar. Ni pintu pagar masjid. Ni pagar masuk. Pagar masuk kita lukis macam ni. Itu pagar masjid. Dia orang tak boleh sembahyang sini, dia orang sembahyang mana? Dia orang sembahyang kat sini, kat pagar. Sembahyang sini. Syarat orang sini nak sembahyang, mesti dia boleh pergi imam. Kalau pagar ni tutup, syarat dia apa? Sekurang-kurangnya pagar dibuka. Sama ada buka pagar sini ataupun buka pagar ni. Dan pintu ni mesti dibuka.
sekali pun ada aircon. Barulah makmum ni boleh pergi ke imam tanpa hail nama ni. Tanpa ada halangan. Apatah lagi kalau macam ni masjid, pintu pagar kat sini, pintu buka, tapi makmum dia tahu imam sini, dia tak sembahyang depan pada imam, dia sembahyang sini. Penuh sembahyang ni. Macam mana? Tak boleh. Pasal apa? Macam ni nak pergi ke imam? Dia kena bergundur. Undur. Oh, tak boleh. Kalau nak macam ni, biar ada pintu sini. Ada pintu sini. Dia orang duduk kat soft sini. Yang ni, pintu ni dibuka. Hukum dia kanan, depan. Boleh ikut imam. Tu bab-bab yang kena perhati untuk boleh makmum ikut imam. Kalau hangpa faham ni, kita akan jumpa lah nanti pendapat-pendapat mufti-mufti Facebook. Kadang-kadang bukan mufti Facebook, mufti betul pun, tapi mufti tak kerti fiqah. Fiqah pula atas saya jawab kita cerita ni, fiqah mazhab Syafi'i ya. Kadang ada ustaz dia kata ada khilaf. Kau khilaf dengan siapa? Kaedah-kaedah ulama kita yang pakai, yang muktamad dia pakai, mana? Cerita muktamad lah, cerita khilaf apa? Kita cerita tak sah ni atas kaul yang memang dipakai dalam di kalangan ulama yang mana sah tak sah kan? Jadi bagilah pendapat yang kata sah tak sah tu mengikut kaul muktamad yang masyhur dipakai. Yang khilaf-khilaf yang kata sah tu, yang pendapat-pendapat pinggiran, pendapat-pendapat terpencil tu tak payah di highlight kan lah. Okay? Saya kata saya cerita dah hail tu. Jadi syurita adamu hailin. Satu, au wuqufu wahidin hida'a manfadhin. Yang ni atas istilah kitabnya dipanggil rabitah. Au ke waw. Adamu hailin au wukuf. Ataupun berdirinya seseorang hida'a manfadhin, membetuli hida'a tilqa'a kan. Zaraf. Hida'a manfaz laluan, lubang. Maksudnya laluan imam ke makmum tu mesti ada seorang berdiri. Okey, dalam konteks ni nak. Contoh ni contoh ni gambar ni balik. Tengok gambar ni balik, bagi faham balik. Jadi ni surau, ni besar kat sini, ni besar kat belakang, ni ada pintu, okey. Ni ada makmum perempuan. Makmum perempuan ni dia kalau pandang di sebelah gerak, dia boleh bergerak sini kan. Untuk dia boleh sembahyang kat sini, setidaknya mesti ada orang perempuan kat sini. Tak orang perempuan pun orang lelaki sini. Orang lelaki kat sini. Buat apa? Dia ni menepati imam dari sudut nak menghubungkan makmum sini dengan makmum sini dengan imam sini. Laluan dah betul, tapi yang ni istilah dalam fiqh, orang yang duduk depan pintu macam ni, pintu ni dipanggil manfaz, lubang, pelepasan, laluan, manfazun. Satu, orang lelaki ni, orang yang duduk sini, sebaik lelaki atau perempuan, dia ni dipanggil, istilah kita dia dipanggil rabitah. Rabitatun. Asal mana rabitah? Penambat. Dia penambat, penghubung antara makmum ni dengan sini. Jadi ada syarat-syarat yang kena perhatilah bila semayang yang bukan masjid. Bila bukan masjid kena perhati. Satu, kalau kita ni surau, tirai macam ni, perempuan tak sah ikut sini kalau surau. Tapi ni masjid, tak ada masalah. Satu, kalau surau nak semayang, kalau ni surau macam mana? Buka. Ataupun buka tepi. Barulah orang belakang boleh ikut sini. Satu, saya main sini, main tengok tangga ada kat luar, tangga dalam tak ada. Kalau anda kata semayang jemaah atas, tak ada. Tu usaha buat tangga dulu. Ada orang pelik, kenapa buat tangga? Kan atas orang boleh ikut bawah. Kau bagi faham elok-elok. Memang sana atas masjid, bawah masjid. Tapi orang atas nak ke bawah, macam mana dia nak datang ke bawah? Dia kena keluar masjid. Itu tak boleh.
Bila dia datang ke masjid, nak pamai ke imam, dia tak perlu keluar. Ada tangga dalam masjid. Sah ikut. Walaupun tangga tu di mana-mana. Tak ada masalah. Kalau masjid. Ni walaupun masjid, atas masjid, kalau tak ada yang menghubungkan atas dengan bawah, tak boleh. Satu kalau ada menara, naik atas bumbung. Nah, menara tu tangga dia dalam masjid. Berhubung masuk ke masjid. Boleh. Tapi tangga, ada menara, menara, tapi tangga di luar masjid. Tak boleh. Orang atas tak boleh ke bawah. Itu beberapa peraturan kita. Masalah fik. Macam mana nak faham. Orang boleh ikut, tak boleh ikut. Okey. Sikit lagi kalau nak sebut. Nak ke sini. Ni surau 2 tingkat. Oh, payah nak lukis. Dia lama, serabut banyak garisan. Lama tak melukis. Okey. Nak cerita macam ni lah kan. Yang bawah tak lukis. Atas ni boleh padam. Ni padangan tepi kan. 3 dimension ni susah sikit. Kita buat padang tepi ni. Okey, masjid 2 lapis. Kita buat sini mihrab sana. Imam sini. Ni tingkat 2. Kadang bila main sembahyang raya, macam ni. Okey. Bila sembahyang raya, atas pun nanti sembahyang, dah tak cukup bawah. Kan? Bila atas ni sembahyang, macam mana orang atas ni nak pergi bawah? Kalau tak ada apa-apa penghubung di atas ni dengan bawah, melainkan ada tangga kat belakang. Kalau tangga kat belakang, ni kita cerita surau. Kalau tangga kat belakang, orang perempuan kadang sembahyang kat atas ni. Kadang terbalik lah. Kadang imam kat atas, perempuan di bawah kan. Macam mana orang perempuan ni nak pergi kat sini? Belakang. No. Tangga katalah ada tangga sini. Ada tangga sini. Betul tangga sini pula. Imam makmum kena undur. Lepas tu baru boleh pergi imam. Tak sah ikut. Orang atas tak sah ikut bawah. Macam mana nak kisah? Kena tebuk lubang. Buat satu tangga. Tebuk lubang ni. Buat satu tangga, dan tangga tu mesti jatuh ni imam di belakang imam. Ni tangga. Kalau nak pergi, dia kena turun sini. Dan
Dia ni duduk di belakang imam. Baru sah orang atas ni ikut bawah. Satu kalau perhati tangga-tangga yang ikut SOP syarak, surau, bukan tangga-tangga. Surau yang ikut SOP syarak, dia akan jaga bab ni. Dia akan jaga bab ni. Kalau yang jenis surau tak kerti pekah tu, buat ikut dat. Jangan kata tangga, surau, lubang. Dia punya apa? Tirai pun masalah. Tirai pun tak buka. Lepas tu kalau saya mengaji pendasar patih, tok-tok dia mah best. Pasal nak jadi masalah ni, siapa nak kena tengok? Orang perempuan lah. Pasal orang perempuan ni sembahyang balik tirai. Orang jantan sembahyang balik tirai ni pondan. Jadi macam mana? Saya ngaji pondok patih, kalau komat, memang tirai saya tutup. Tapi bila nak sembahyang, tok-tok yang duduk belakang, macam mana? Tret, dia buka saya. Pasal apa? Pasal apa dia buka? Surau ke masjid. Sini pasal apa tak buka? Di masjid. Okey. Jadi sini tak ada masalah. Tak boleh kias surau dengan masjid. Pasal masjid, duduk dalam masjid tak ada masalah. Janji tahu perkara imam. Tapi bila bukan masjid, macam mana? Mesti syarat tahu pergerakan satu, tapi syarat satu lagi, adamu hail, jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang. Kita panjang sikit ni, masa nak uji faham tu. Jangan ada penghalang. Apa saya nak sebut tadi? Itu yang, kalau saya sebut pendasar tu, orang yang faham, dia akan buka tirai. Kan tok-tok buka tirai, nampaklah orang perempuan. Budak lelaki pondok ni warang-warang. Agak-agak saya nak cakap apa? Dia pergi tutupnya. Tok ni gatai dia buka. Gatai. Dia kata tok tu gatai. Padahal macam mana pun dalam fikah macam mana? Tengah buka tu sah lah. Tapi ada orang tutup tengah jalan. Maksud tengah jalan tu, tengah semayang tu, ada budak-budak mai kata dia tok ni apa gatai. Buka, mana boleh orang perempuan, orang lelaki ni tengok orang perempuan dalam. Aurat. Mana? Tutup. Sah tutup. Dalam bab tirai, syarat mesti buka di awal. Tengok-tengok tertutup dalam pelaksanaan solat. Macam mana? Dia ada istilah dalam fiqh, yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan dalam masa proses pelaksanaan ibadat yang kalau tak ada tu di permulaan dia tak boleh pakai. Kalau mula-mula tak buka tirai, tak sah sembahyang. Orang perempuan tu, tok-tok tadi tu. Tapi kalau mula-mula dah buka, tapi tengah jalan budak-budak main tutup, dimaafkan tutup di masa dalam pelaksanaan yang kalau ditutup pada awal-awal tak dimaaf. Tu yang yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dia ada istilahnya tu dalam qawaid al-fiqhiyah. Itu kaedah nak dobit, nak faham apa isu kita bicara ni. Saya bicara ni memang ambil pada kitab betul-betul segi-segi bahas, duduk. Dengar boleh faham tu, jawab. Alhamdulillah. 5 muwafaqatun. Cukup itu. Jadi fokus kita ini ilmu bintiqal dan ijtima' fi makan. Soal kalau ada? Tak sah ikut tu, bila tak sah ikut tapi ikut tak sah sebenarnya. Pasal bila tak sah ikut tak sah ikut tapi ikut tak? Ikut. Tu sah sebenarnya. Tak sah. Pasal ikut orang yang tak sah ikut. Pasal bila dia syarat untuk sah ikut, tapi dia ikut, syarat tak cukup. Walaupun tak ada masalah dengan sembahyang dia, tapi dia ikut orang yang tak sah dia ikut. Walaupun dia sembahyang, tak sah sembahyang. Pasal dia ikut orang yang tak sah dia ikut. Dengan sebab tak cukup syarat. Macam mana hukum orang lelaki, dia ikut imam perempuan. Imam perempuan, dia kata, perempuan pun hafizah tak apa, boleh ikut. Aku marak ya, tak apa-apa. Boleh makmum lelaki ikut orang perempuan? Apa pula tak sah pula ke? Imam sempurna, hafizah. Ya. Kenapa? Tak sah tu tak sah jemaah ke tak sah sembahyang?
Kenapa tak sah sembahyang? Pasal perempuan tak boleh bagi jadi imam ada orang lelaki. Yang ni tak sah ikut ke tak sah sembahyang? Tak sah ikut tu tak sah sembahyang sekali tak? Pasal apa? Pasal tak boleh ikut kalau ada pendinding penghalang. Macam tu lah. Pasal apa orang lelaki tak boleh ikut orang perempuan? Tak boleh ikut bila yang imam tu ialah orang perempuan, yang makmumnya lelaki. Macam tu. Kita dah faham ni? Kalau jadi macam tu, qada lah mana sembahyang yang dah buat silap. Tak, dia tak payah niat. Kalau andai katalah makmum ni hujan lebat, tak tahu pergerakan, dia automatik terputus. Bila terputus, tak tunggu imam lah. Perlu ke aku besarlah dengan imam? Tak. Pasal tak niat pun memang teruzur dah nak ikut. Bahkan dia bana ala mafa'ala. Dia teruskan apa sembahyang dia yang tadi berjemaah, dah dapat pahala suku dah, niat tu dah sempurna Allah Taala bagi. Tapi pasal syarat tak cukup, dia kena sempurnakan sembahyang dia berseorangan diri. Jadi boleh tak ikut antara satu sama lain? Ni katalah makmum perempuan ni, bila dia tak boleh ikut imam, maka seorang daripada orang perempuan tu ke depan untuk jadi imam. Boleh? Ke depan pun dia tak payah depan jalan lelaki. Dia ke depan untuk take over the imam. Pasal dah tak dengar imam lelaki, dia ke depan untuk ganti imam. Boleh? Boleh? Dari segi harus. Dia hukum macam dah imam bagi salam. Tapi kes hujan lebat tak dengar lah ni maksud saya ni. Imam bagi salam, naik makmum orang ramai, lepas tu seorang daripada dia naik jadi imam, contoh ke depan, ataupun makmum semua undur belakang jadi seorang ni imam. Boleh? Harus. Pasal masing-masing duduk berjemaah, bukan baru niat jadi makmum, cuma tukar imam. Istilahnya istikhlaf imam. Kalau nak buat itu. Tapi kalau tak faham macam tu, orang pun tak kerti nak buat macam mana, siapa pula nak jadi imam, duk teragak-agak engkau aku, sembahyang seorang-seorang pun habis sendiri lah. Okey. Macam mana pun, boleh tak boleh saya dah sebut. Okey. Macam kita ni, kalau ni surau, makmum ke atas nak pergi ke imam, kena sini kan. Tapi imam tak duduk sana, imam duduk sini. Jadi kalau makmum turun, depan pada imam, tak boleh ikut. Kalau surau ni masjid tak apa, janji ada hubung atas dengan bawah. Tak kira depan atau belakang, janji ada hubung atas bawah. Sekalipun tangga bulat, sekalipun tangga panjang. Yang tak boleh tiang macam tiang bomba terjun tu. Tu tak boleh. Satu tak dikira, yang tu ha'il. Itu hukum ini. Siap. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.